Ya. Gabungan transformasi adalah pada muka surat. Terima kasih. 108 dalam buku nilam kita. 108 itu adalah kita punya nota. Kalau awak nampak, translasi, pantulan, putaran, pembesaran. Dan kita juga telah lihat jika kita ada gabungan transformasi PQ, maksud kita akan buat yang belakang dahulu, iaitu Q diikuti dengan P. Okey. Jadi untuk hari ini kita akan lihat kepada Raja menunjukkan 4 titik A, B, C, D. Okey, kita ada di sini yang pertama, transformasi P ialah translasi 3 negatif 1. Transformasi Q ialah pantulan pada garis Y sama dengan 1. Dan transformasi R ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat kosong negatif 1. Okey. Soalan kita yang pertama, tentukan imej bagi titik A di bawah gabungan transformasi berikut. Okey, izinkan saya ambil gambar dulu. Okey. Kita akan tengok dahulu yang pertama. Okey, yang pertama saya tampal bawah lah. Sebab kita nak Allahu Akbar. Susahnya. Sebab kalau saya lukis pada satu tempat, nanti ada 3 soalan di situ yang kita perlu buat. Oh, seronok bunyi hujan kan? Jadi kita punya gabungan transformasi di sini dia bagi tahu RQ. Yang pertama, kita akan selesaikan RQ. Nak buat yang mana dulu? Q dulu. Okey, Q kita ialah pantulan pada garis Y sama dengan 1. Jadi kamu kena lihat di manakah Y kita, paksi Y kita di sini. So di mana 1? Di sini. So, ambil pembaris dan buat satu garisan Y sama dengan 1 di sini. Ini adalah paksi pantulan Y sama dengan 1. Dah buat dah? Dah buat kelas? Okey. So, bila dia kata titik A, mana titik A kita? Yang di bawah ni kelas. Ni bawah ni titik A awak kan? Okey. Bila dia dipantulkan, maksud pantulan maksudnya dia akan bergerak ke atas sebanyak berapa? Berapa unit tu? Berapa kotak? 1, 2, 3, 4 kotak pergi kepada paksi Y kita, paksi pantulan. Maksudnya dia akan naik juga sebanyak berapa? 4 juga. 1, 2, 3, 4. Jadi dia akan berada di sini imej kita yang pertama. Faham tak? Sebab dia kata pantulan. Pantulan tu macam cermin lah. Okey. Y sama dengan 1 adalah kita punya cermin. Jadi kalau dia dipantulkan, maksudnya dia ke belakang lagi kepada imej A kita. Kalau awak tengok dekat situ, koordinat dia berapa kelas? Koordinat 26 25 kan? 25. Okey. Itu baru kita buat Q. Seterusnya kita nak buat apa? R. R ni dia putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat kosong negatif 1. Okey, kita tengok dahulu pusat kosong negatif 1. Di manakah kosong negatif 1? Di paksi Y sini. Betul tak? Kosong negatif 1. Itu awak kena tahu. Okey. Dia bagi tahu bahawa 90 darjah. Bergerak ikut arah jam. Kalau arah jam, tengok jam masing-masing. Sini kan? Ke kanan, betul tak?
Jadi awak boleh ambil awak punya pensel, garis arah anak panah macam tu. Betul tak? Okey. Arah anak jam pula dah. Arah jam. Jadi kalau awak tengok dekat sana, saya akan gariskan daripada imej kita ke pusat dulu. Imej kita yang tadi yang kita dapat tadi tu, sekarang kita nak buat dia dalam bentuk putaran. Okey, saya ambil garisan. Kira berapa kotak tu? Kalau awak dapat berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul tak? 6 kotak. Jadi, kalau tengok, okey, saya nak buat 90 darjah. Maksudnya dia akan bergerak 90 darjah. Saya punya 90 darjah. Nampak tak titik mana dia pergi? Titik mana? Awak akan nampak titik D. Lain daripada tu tak ada dah. 90 darjah kan? Betul tak? 90 darjah. So, dia akan bergerak ke titik D. Sini 90 darjah kelas. So, maksudnya jawapan yang kita dapat untuk yang pertama, jawapan dia kata tentukan imej bagi titik A. So, yang pertama ni awak akan dapat jawapan dia ialah titik D. Faham tak? Tak faham putaran. Putaran tu dia kena ada 3. Satu, dia kena ada pusat. Kita dah diberikan kosong negatif 1. Kedua, tengok arah. Kalau dia bergerak, dia kata ikut jam, bergerak ke kanan. Kalau lawan jam, bergerak ke kiri. 90 darjah huruf apa? L. Huruf L kan 90 darjah. Nampak tak bentuk huruf L tu? Sepatutnya daripada imej kita ni kepada kita punya pusat mesti sama dia punya jarak daripada pusat kepada kita punya imej di sini. Mesti sama. Kalau awak pilih. Dapat 6 juga. Betul tak 6? Betul? Boleh kelas? Okey. Itu sebab saya perlu copy tadi sebab saya perlu ada 3 ni. Seterusnya kita nak buat yang kedua. Yang kedua apa yang kita ada dekat sini, iaitu kita akan buat RP. Jadi kita nak buat yang mana dulu? Kita nak buat P. Okey. So kita nak buat P, maksudnya kita akan mulakan dari mana kelas? Masih lagi titik asal, iaitu titik A. Lah cikgu, kami punya sudah banyak lukis. Tak apalah. Okey, nak buat macam mana? Okey. P dulu. Apa itu P? Translasi 3 negatif 1. Apa maksud 3 negatif 1? Bergerak 3 ke kanan, 1 bawah. Ingat 3 ni adalah untuk paksi X. Yang negatif ni, 1 ni adalah untuk paksi Y. Maksudnya paksi X, kita tahu dia adalah dalam bentuk melintang. Kalau dia positif, ke kanan. Kalau negatif, ke kiri. Kalau untuk paksi Y, positif naik atas. Negatif turun bawah. Itu dia ada 2 situ. Patutnya A, B tu. Jadi kita tengok paksi X, paksi Y. Okey, kita mulakan daripada titik A. Bergerak ke kanan 3 unit. Sebelah kanan. 1, 2, 3. Nampak tak kat sana? Lepas tu dia bergerak ke mana? Ke bawah berapa unit? 1 unit. So di sinilah saya punya imej A yang pertama. Tak nampak? Ini. Imej A yang pertama, dia punya koordinat saya ada dekat sana adalah 7 negatif 4. Betul? Semua dapat 7 negatif 4. Kalau dapat 7 negatif 4, betul dah tu. Okey. 3 ke kanan, 1 ke bawah. Okey, seterusnya. Apa kita ada sana? Apa kita ada sana kelas? Lepas kita nak buat P, kita dah buat P dah. Ya, kita nak buat R. R kita apa kelas? Putaran juga. Jadi, tengok dia punya pusat putaran berapa?
Masih yang sama iaitu kosong negatif 1 di sini. Dia ikut arah jam kan? Jadi kalau ikut arah jam, macam mana nak pergi naik atas ke turun bawah lagi? Turun bawah lagi. Kamu boleh nampak dah titik mana sana? Nampak titik mana? Yes, kamu akan nampak C tu. Okey, tak apa. Kita buat dahulu. Sambung dahulu daripada warna oranye tu ke warna biru. Kira berapa kotak di sana? Saya dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, saya dapat ini pun 6 juga pergi pada C kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak tak dapat pergi C? Ya. Cikgu, dari A pergi 3 unit kan? Itu 5 je. Dari A kita kena pergi ke kanan 3 unit. Itu dapat nombor 5. Ya, 5. Tadi cikgu cakap 7. Oh, saya kata 7 ya. Sorry. Betul. Confused. Confuse. Oh, awak duk fikir dari tadi lagi. Betul lah. Ni 5. Negatif 4. Sorry. Oh, saya kata 7 ke? Macam mana datang 7? Saya sebut Alah, 7 kenapa 7? Okey. Sorry, 5. Tapi betul lah saya plot betul. Saya cakap salah. Ayo. Cakap tak serupa bikin. Inilah. Okey, tadi koordinat dia 5 negatif 4, betul. Okey. So sekarang kita mengalami putaran, kita dapat jawapan kita adalah titik apa? Titik C. Itulah jawapan kita. Untuk yang kedua ni, kamu akan dapat titik C. Tadi yang pertama titik D. Titik yang mana? Lepas translasi. Awak dapat image A ni kan? Okey, kita nak buat putaran. Pusat dia sama, kosong negatif 1 kan tadi? Betul tak? Okey, tadi kita di atas ni, yang ni. Betul tak? Ini yang pertama kan? Jadi yang kedua ni, kamu nak bergerak ikut arah jam. Jadi maksudnya masih arah yang sama. Okey. Jadi awak sambungkan daripadanya awak dapat 5 negatif 4 tu, titik oranye tu. Yang oranye saya punya tu. Saya akan sambung pergi pusat dulu. Sambung pergi pusat. Jadi kira berapa kotak? Saya kira sana saya dapat 6 kotak. Jadi kita akan buat huruf L. Maksudnya di sini dia akan dapat pada titik C. 6 kotak juga. Nampak tak? Kalau saya menggunakan gambar rajah ataupun diagram yang sama dekat sini, jangan lagi awak pening. Saya tahu awak pun dapat satu gambar rajah je. Jadi saya terpaksa kena asing-asingkan supaya nampak dengan lebih jelas lagi. Boleh kelas? Boleh. Okey. Seterusnya, boleh saya teruskan? Boleh saya terus? Okey. Kita pergi kepada yang ketiga. Okey, yang ketiga ni dia nak apa? Dia minta untuk kita buat PQ. So kalau PQ, lihat semula. Kita nak buat mana dulu kelas? Q dulu. Q awak dah dapat dah tadi. Betul tak? Saya ambil balik yang pertama tadi. Mana Q saya? Ni. Kita dapat yang sini atas ni. Iaitu 27 tadi. Betul tak? Pantulan. Saya buatlah. Cikgu buatlah cikgu. Okey, buat balik. 25 27 lagi. Cikgu suka 7 sana. Betul. 7 je. Okey, ni buat sama dengan 1 kan? So kita akan buat pantulan. So maksudnya kita kira lah balik.
berapa naik atas? 1, 2, 3, 4. Naik atas lagi. 1, 2, 3, 4. Jadi maksudnya berada 25 dekat sini titik A kita. Tadi awal-awal kita dapat yang itu kan? Okey. Cuma yang ini dia gabungkan di antara P dengan Q. So Q kita dah buat dah. Kita buat P. P apa? Translasi. Ni senang. 3 negatif 1. Jadi awak akan ambil daripada titik yang kita buat tadi, bergerak ke mana? Kanan. Ke kanan sebanyak berapa? 3. 1, 2, 3. 1 ke bawah. Dapat titik apa sana? Yes, itu jawapan dia. Kan? Jawapan dia adalah B. Selesai. Senang ke senang? Okay. Sekarang senang bahasa Inggeris. Jangan cakap macam tu. Okey. Saya pergi kepada soalan mana ni? Oh, soalan bawah. Oh, tadi kita buat A kan? Alamak. Okey, sekejap. Saya copy dulu. Sebab, kena copy and paste. Sebab, kalau saya menggunakan gambar raja yang sama, kejap lagi. Kesian awak. Tak pengsan. Oh, ada yang dah pengsan. Oh, okey. Tak apa. Okey, saya teruskan dengan yang seterusnya. Okey, mari kita lihat kelas. Kita ada dekat sini. Yang ini kita ada, tadi kita ada titik je. Sekarang kita ada rajah. Okey. Kita ada 4 segitiga. E, F, G dan H. E, F, G, H. Apa dia bagi pada kita? Yang sama. Transformasi T ialah translasi negatif 3, negatif 5, negatif 3. Transformasi U ialah pantulan pada garis Y sama dengan X. Manakala transformasi V ialah putaran 90 darjah ikut lawan jam pusat 07. Okey. Sekarang kita nak guna objek apa di sini? Segitiga. Segitiga E adalah kita punya objek kelas. Kita akan mula daripada E sini. E ialah awak punya objek. Okey. Soalan dia beritahu untuk kita buat UV. V dulu. V putaran 90 darjah lawan jam. Lawan jam macam mana kelas? Tadi kalau ikut jam kanan, lawan jam kiri. Betul tak? Pusat dia kata 07. Okey, maksudnya dekat sini. Sini pusat dia. 7 sebelah 6. Ni. 07. Maksudnya dia daripada sana 90 darjah. Okey. Dia akan berada, yang ni saya perlu ada 3 titik. 1, 2, 3. Okey, 3 titik. Saya akan ambil dahulu dari biru. Ini guna biru juga. Sekejap saya guna warna lain untuk dia punya pusat. Okey. Kamu kena buat di sini berapa kotak dari biru sini. Untuk biru Cuba kira berapa kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dapat tak? 11 kotak. So sini pun 11. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Wow. Ya betul. Turun bawah. Dia akan duduk di sini.
Okey. Okey. Dia akan jadi macam ni kelas. Sini kuning dia, oren dia, di sini hijau dia. Lepas itu dia kata arah lawan jam. Lepas tu, lepas V apa dia? U. U pantulan pada Kejap. Cikgu boleh ulang sekali. Sekejap ya. Ya Allah. Pusat 07 kan? Tahu tak? Saya buat mana pusat saya tu? 70. Cikgu. Okey. Patutlah semua orang. Mana yang cikgu buat? Patutnya dekat mana pusat dia? Atas ni. Ni Kan? Ya, cikgu. Sorry. Cikgu. Are you okay, cikgu? Okey. Ulang balik. Daripada sini pergi atas. Okey, berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5 5. Dapat 5. Okey, so maksudnya dia lawan jam, sini pun 5 juga. So saya akan dapat 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5 sini. Tapi itu bukan jawapan dia lah. Kerana dia akan berada biru sini. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. So di sini saya punya orange. Di sini saya punya hijau. Dekat 6. Macam mana saya dapat tu? Saya kira. Kelas. Saya ambil satu titik. Ya, saya ulang balik Saya ambil titik ni kan. Saya dapat sini, betul tak? Okay, macam mana saya nak dapat dua titik ni? Okay. Cara dia, saya kira kotak dia. Daripada biru, saya nak pergi orange. Berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Betul? 4 kan dia punya ni kan? Lepas tu saya akan naik sebanyak berapa? 1, 2. Jadi, kalau daripada bentuk macam ni, kita akan putar, dia akan jadi bentuk macam ni, tapi dekat sini. So, daripada biru pergi pada orange. 1, 2, 3, 4. So, mesti dia pergi ke kiri. Sebab jadi daripada kanan, dia akan jadi macam ni, dia duduk sini. Betul tak? So, jadi dua lagi. Hijau bergerak sana 6. So, dapatlah bentuk segitiga kita yang sama dengan ini. Faham tak? Tak perlulah nak garis satu. Nak buat boleh, tapi makan masa lah kalau buat semua titik. Saya ambil satu titik sahaja. Boleh tak? Boleh tak ni? Boleh kot. Okey. Selepas itu dia bagi tahu apa? Kita akan cari. Okey, yang ni kita punya apa? Image dia. Okey, image kita dapat. Image E yang pertama. Image E yang pertama. Okey, seterusnya. Kita nak buat apa kelas? U. Pantulan pada garis Y sama dengan X. Apa maksud Y sama dengan X kelas? Ni. Dia berada di tengah-tengah. Maksudnya, kalau Y sama dengan 1, X pun sama dengan 1. Kalau Y sama dengan 2, X pun sama dengan 2. Maksudnya, dia akan memotong pada tengah-tengah kita punya. Apa saya tak dapat dia punya ni. Okey, hampirlah. Ya, saya. Okey. So, saya akan dapat di sinilah saya punya pantulan, paksi pantulan dia.
Saya dah dapat dah. Jawapan dia yang mana? Daripada E sana, kita... No problem. Girls, when my class for bahasa Inggeris, kelas tambahan. Okay, esok tolong bawa your paper 2. Okay, the writing component. Okay, No problem. Okay. Esok bawa paper 2. Last. Ni paksi pantulan dia. Y sama dengan X. Macam mana kita nak dapat Y sama dengan X? Bila Y kita X kita 1, Y pun 1 dapat dekat sini. Kalau X kita 2, Y pun 2 dapat sini. Itu yang saya gariskan ni. Bila X 8, Y pun 8. Nampak tak garisan ni? Itu kita buat. Faham tak? Itu nama maksud dia Y sama dengan X. So, cuba tengok ni. Ini kita putarkan dapat dekat sini. Sekarang kita nak pantun. Daripada ini kalau pantun dapat di atas ni, kita nak pergi turun bawah lagi. Ini paksi dia, ini cermin dia. So image akan berada sini. Jawapan dia apa? G. Itulah jawapan dia. Ish. Senangnya cikgu. Okey, jawapan untuk yang pertama, kamu akan dapat G. So, yang pertama, jawapan dia G. Nak tentukan saja. Okey, boleh saya teruskan? Boleh saya teruskan? Boleh. Okey, yang seterusnya, mari kita lihat. Dia bagi tahu TV. TV berapa? TV dekat rumah. Okey, kalau tengok di sini, kita dah ada jawapan tadi G. Maksudnya tak boleh jadi G dah lah. G dah boleh keluarkan. Okey, TV. So, kita akan dapat buat V. Oh, maksudnya kita akan buat yang ini. Kan? Dah dapat dah yang tu. Lepas tu, dia mengalami T. Okey, kejap. Saya akan copy dulu. Copy keseluruhan ni. Kenapa? Sebab kita nak buat kenapa yang tu saja? Mana dia punya yang tu? Oh, okey. Dia tak copy semua ke? Baru copy semua. Okey, sekejap. Ni delete dulu. Teknologi kan. Baru semua sekali. Okey. Kita nak apa tadi? Kita nak buat TV. Okey. So maksudnya kita dah buat V dah. Iaitu V kita apa tadi? Kita dapat pantulan. Bukan. Pantulan iaitu E kita kat situ. Kan? Okey, dah buat dah. Sekarang kita nak buat apa pula? Lepas kita dah buat V, kita dah buat T kelas. Okey. Setiap titik di situ akan mengalami apa? Translasi. Negatif 5 bergerak ke mana? Kiri. Negatif 3? Bawah. Kau. Kenapa bawah? Ya Allah. Kan negatif. Ingat ni, atas ni paksi X. Positif kanan. Negatif kiri. Nampak tak ni paksi X kita? Positif kanan. Negatif kiri. Kalau ni dah bagi negatif, maksudnya dia bergerak ke kiri. Untuk bawah ni pula, paksi Y. Positif atas. Negatif bawah. So dia bergerak mana? 5 unit ke kiri, 3 unit ke bawah. Betul? Ambil satu titik je. Ni, yang kamu dah dapat tadi tu, ambil satu titik. Titik mana awak nak ambil? Biru, oren, hijau. Oren, biru. Dua-dua cakap oren, biru, saya ambil hijau. Okey, tengok. Kita nak berapa? 5 unit ke kiri. Mari kira 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu 3 unit ke bawah. 1, 2,
3. Hijau saya akan dapat dekat sini. Confirm lah tu jawapan dia. Betul tak? Ya, H jawapan dia. So, jawapan yang kedua dah dapat H. Faham tak ni? Sebab kita dah buat tadi putaran. Okey, yang terakhir adalah TU. Okey, yang ini tak ada kena-mengena yang mana-mana. So, kita kenapa pula dapat yang ini? Saya nak yang original. Okey. Yang original. Pastikan yang original. Baru beli boy. Sempat lagi iklan kau. Okey, mari kita lihat. Kita buat yang ketiga. TU. Okey, maksudnya objek kita ambil yang mana kelas tadi? Kita nak ambil yang ini E. Kita akan mula daripada ni. Biru, hijau dan juga oranye. Okey. Dia akan mengalami U dulu. U apa? Pantulan pada paksi Y sama dengan X. Tadi dah buat dah cikgu. Okey, tak apa. Saya belum buat. Saya buat balik. Maksudnya cari tengah-tengah. Okey, yang ni tengah-tengah saya. Dan saya garis dia dulu. Y sama dengan X saya. So, daripada sana, saya akan pantulkan dahulu. Pantul di mana? Okey, kalau awak nampak dekat sini, macam mana cara nak pantul? Cara dia. Okey, saya akan ambil biru. Kenapa saya suka warna biru? Sebab dia berada paling hampir. Okey, saya akan pergi kepada paksi pantulan. Tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas dia sampai dekat situ, cermin dia pergi ke mana? Ke kanan ke dia turun bawah? Kalau cermin dekat sini kelas, ni cermin awak. Kamu punya bayang-bayang akan dapat kat bawah ni juga ke akan dipantul kat sana? Ke sebelah kanan? Ke sebelah kanan. Cermin awak, saya ingat, takkanlah imej awak duduk dekat sini. Imej awak mesti dekat sini lah. Awak akan nampak macam, dia duduk sebelah sana kan? Jadi macam tu, betul tak? Itu sama lah ni. Ini pantul sebelah sini. Faham tak? Cermin dia yang tu. Paksi pantulan tu cermin kita. Dia terbias ke kanan. So, kamu kena kira berapa? Tadi berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, sini pun jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, inilah saya punya tanda biru. So, dah dapat tanda biru. Boleh saya cari yang hijau dengan oranye? Boleh dah. Iaitu oranye saya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Turun pergi sebelah kiri ke kanan. Yang ini pula beza dia 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dapatlah bentuk segitiga kita balik. Faham tak? Faham tak? Okey. Yang ini mengalami apa? Apa kita alami tadi? Pantulan. Buat balik dia punya lukisan segitiga kita. Okey, seterusnya. Apa kita nak buat? Lepas kita dah buat yang itu, ini imej kita yang pertama. Tengok balik. Lepas kita dah buat U, kita nak buat apa kelas? Kita nak buat translasi, iaitu -5, -3. Kan? So, nak buat macam mana translasi? Ambil salah satu titik. Nak ambil warna apa? Biru. Warna apa? Orange. Saya ambil hijau. Mari kita tengok. Okey, tak apalah, ambillah orange. Sekejap lagi ada yang menangis tepi bucu katil kan. Okey. Bergerak ke mana dulu kelas? Ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu bawah 3. 1, 2, 3. Dah nampak tak kat mana dia? Yes, titik F. Tu titik pula. Image dia adalah F. So yang ketiga jawapan dia F. Kan? Boleh tak? Boleh. So jawapan pertama G, kedua H, ketiga F. Baru selesai
soalan nombor 2. Nombor 1. Okey, nombor 2 dia terbalik ni. Nombor 2 dia terbalik. Menentukan objek. Dia bagi image, dia suruh cari objek. Okey, saya stop dulu.